Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pada hari ini Madam buat recording video ni pada 8 Ramadan. Apa yang Madam nak share pada hari ini adalah bagaimana untuk kita isi e-filing, bagaimana untuk kita declare kita punya pendapatan dalam borang BE. Okey, Madam sebenarnya declare atas borang B, tapi hari ini Madam nak share macam mana untuk mengisi borang BE. BE ni adalah untuk pendapatan untuk yang mereka yang makan gaji, bukan yang ada perniagaan lah. Okay, sebab yang paling hampir sekarang ni yang dah nak tutup iaitu 30 April yang akan dilanjutkan kalau isi dalam melalui e-filing ni sehingga 15 Mei kalau tak silap Madam. Okay, so sangat-sangat hampir dah lah, so tak boleh nak tangguh-tangguh, lagi-lagi kalau tak familiar dengan e-filing ni. So hari ni Madam akan share macam mana sebenarnya nak isi, macam mana sebenarnya nak manfaatkan semua pelepasan-pelepasan ataupun nak fahamkan. Kadang-kadang kan bila tak biasa dengan e-filing ni, dia takut nak isi, takut nak klik. Okay, so insyaAllah Madam akan share pada hari ini. Okay, so macam mana nak masuk ke e-filing ni, pergi je kat Google. Okay, pergi kat Google ni, warna purple sama pula dengan Madam punya background dengan tudung ni. Okay, search dekat e-filing ni. Tadi Madam dah buat Google search. Okay, nanti dia akan keluar. Okay, pergi dekat sini EZ hasil ni. Klik je dekat sini. Tu, dia keluar. Okay, so kalau dah pernah daftar dengan e-filing, dah pernah daftar dengan LHDN, so dah ada record lah. So tinggal masukkan nombor IC dan hantarlah. Okay, so akan ada fasa keselamatan yang mana kita dah masukkan masa mula-mula. Kalau login kali pertama, kena login kali pertama lah. Madam dah banyak kali dah. Okay, so masukkan. Benda ni kan adalah setahun sekali kan. Sometimes kita lupa. So kita lupa dia punya password ataupun kata laluan, boleh je tekan dekat terlupa kata laluan nanti. Tapi pastikan ingatlah email yang berdaftar dengan LHDN, nanti dia akan hantar untuk reset password dekat email berdaftar dengan Lembaga Hasil Dalam Negeri. Okey, so kita teruskan. Okey, ini adalah paparan e-filing. Okey, tengok dekat sini. E-filing ni ada banyak ni. EBE tahun taksiran 2020, e-borang. Okey. So dalam perkongsian Madam sebelum ni, Madam ada share ada beberapa jenis borang. Okey, yang sangat-sangat berkaitan dengan you all adalah BE dengan B lah. Okey, dua borang ni. BE ni adalah untuk yang makan gaji, B adalah untuk yang ada pendapatan perniagaan. Okay, habis kalau dia makan gaji dengan ada pendapatan perniagaan, dia akan masuk borang B. Borang B ni lambat sikit, dia punya tarikh tutup 30 Jun. Okay, so hari ni Madam nak share untuk borang BE dulu. InsyaAllah next Madam akan share untuk borang B pula. Okay, so kita tengok borang BE. So, ni. Okay, naikkan sikit Madam punya muka ni dekat atas. Okay, kalau perasan dekat sini ada, ini adalah nombor cukai Madam. Okay, nombor cukai. Okay, nombor cukai OG ni. OG ni sebab dia sebab Madam declare ada pendapatan perniagaan. So dia OG. Kalau pendapatan yang makan gaji saja SG. Okay, so kita kat mana kita perlu tukar OG SG ni, tak payah. Kita isi je borang B, nanti automatically LHDN akan update, akan tukarkan kita punya huruf depan tu daripada SG kepada OG. Okay, so masukkanlah detail-detail yang dekat sini. Okay, so kalau perasan dekat sini ada jenis taksiran ni penting okay, so ini adalah beberapa jenis taksiran ni ada: bersama atas nama suami, bersama atas nama isteri, berasingan, diri sendiri di mana pasangan, tiada pendapatan, tiada punca pendapatan atau pendapatan dikecualikan, cukai. Ni penting. So kalau suami isteri bekerja, okay, digalakkan untuk memilih taksiran berasingan. Tapi kalau salah seorang tak bekerja, okay, contohnya isteri tak bekerja, so normally akan pilih taksiran bersama atas nama suami lah. Tapi kalau suami pula yang tak bekerja, pilih taksiran bersama atas nama isteri. Okay, tapi kalau dua-dua bekerja,
kita pilih berasingan lebih bagus. Sebab bila berasingan, pelepasan masing-masing, pelepasan asing-asing. Okay, sebab kalau pilih taksiran bersama, pelepasan ada yang dapat asing macam pelepasan individu, tapi untuk pelepasan-pelepasan lain dia tak akan dapat berasingan lah sebab dia dah bersama kan sekali. Okay, so next, ini baru sebelum ni bukan macam ni paparan dia. Okay, kalau sekarang ni kalau tengok dekat sebelah kiri ni ada nombor 1, nombor 2, 3, 4 dan 5. So nombor 1 ni yang tengah medium tengah edit ataupun tengah keluar dekat paparan you all ni adalah profile individu lah. Okay, lepas tu next adalah profile lain. Apa dia profile lain? Okay, so ni nombor telefon bimbit yang telah didaftarkan. Kita tengok dulu apa yang ada kat sebelah kiri ni. So dia ada pendapatan yang ketiga, yang keempat pelepasan, yang kelima adalah rumusan. Okay, rumusan tu adalah rumusan cukai lah, berapa banyak cukai yang kita akan kena bayar ataupun ada tak rebate daripada lembaga hasil dalam negeri untuk kita lah. Okay, so madam teruskan dekat profile lain ni. Apa yang you all kena isi dekat profile lain ni? Okay, sometimes ada yang memang auto, memang dah ada dah. Okay, so masukkanlah dalam ni. Okay, ada tak melupuskan email? Email ni penting lah. Okay, sebab email yang berdaftar ni yang kita akan terima kalau terlupa kata laluan dan apa-apa maklumat lah daripada lembaga hasil dalam negeri. Okay, ada tak kita melupuskan aset di bawah atas cukai keuntungan harta tanah RPJT pada 1976? Kalau ada, kena declare. Okay, kena declare kat sini lah, ya atau tidak. Okay, kalau ya, kena isi lah. Okay, mempunyai akaun kewangan di institusi kewangan di luar negara, ada atau tidak. Okay, kalau tak ada, letaklah tidak. Okay, kat sini ya atau tidak. Okay, semua kena isi lah. Okay, nombor majikan. Okay, ni majikan sebab media makan gaji. So, automatically ada lah nombor majikan kat sini. Okay, melaporkan pelupusan tersebut kepada LHDN, ada tak? Oh, yang ni yang aset yang nak dilupuskan tadi ni, ada tak? Okay, ada tak kita melupaskan harta ni, maksudnya kita ada jual atau tidak. Okay, maklumat akaun bank. Okay, masukkan maklumat akaun bank, masukkan nombor akaun bank lah. Okay, tak kisahlah nak bank apa pun boleh. Okay, next adalah pendapatan. Okay, pendapatan, kalau pendapatan penggajian, okay, macam medium pendapatan penggajian, so majikan dah hantar dah borang EC. Kalau kaki tangan kerajaan adalah borang EC, kalau kaki tangan swasta adalah borang EA. So LHDN dah tahu dah berapa sebenarnya kita punya pendapatan penggajian, sebab daripada borang EC dengan borang EA itulah. So ni benda tu, borang EC tu kena ada kat sebelah kita ni, kita print siap-siap. Okay, print siap-siap atau borang EA tu mintalah dengan majikan kalau yang tak ada lagi. Okay, perlu sama. Okay, sebab benda ni yang normally LHDN akan minta. Medium pernah kena minta, antara ni adalah borang EC ni lah. LHDN minta 2-3 tahun tak silap. Okay, awal-awal tu 2000, masa pindah bandar penawar 2008, 2009 macam tu lah dia minta. Nasib baik ada simpan. So semua dokumen-dokumen yang berkaitan dengan lembaga hasil dalam negeri perlu disimpan selama 7 tahun. Lepas 7 tahun barulah boleh lupuskan. Sebab LHDN berhak untuk tanya rekod yang berkaitan untuk 7 tahun kebelakangan. Okay, history 7 years. Okay, 7 tahun. Okay, so masukkan kat sini pendapatan berkanun penggajian. Okay, berapa? So contoh lah, letak kat sini berapa. Okay, letaklah contoh medium letak kat sini 50,000. Okay, bilangan penggajian, berapa bilangan penggajian? Kalau tak tahu, okay, kita tekan dekat info ni. So dia akan ada tulis kat situ. Sekiranya nilai kosong, info ni. Okay, bilangan majikan pada tahun 2020. Berapa banyak majikan ni yang ada? Kalau tak faham, sila rujuk bahagian B, nota penerangan. Okay, so dia letak kat sini 1 lah. Majikan ada 1. Okay, pendapatan berkanun sewa. Okay, pendapatan berkanun sewa, kalau ada hartanah yang disewakan, okay, berapa pendapatan berkanun sewa boleh direkodkan dekat sini. Okay, boleh dimasukkan lah kat sini berapa pendapatan berkanun sewa.
Lepas tu pendapatan berkala faedah, diskaun, royalty, premium, pension, annuity, bayaran berkala dan lain-lain. Apa-apa perolehan, keuntungan yang lain. Okay. Dividen. Okay. Apa nama ni, semuanya kita perlu declare lah. Semua jenis pendapatan perlu declare dekat sini. So pendapatan agregat ni apa? Ni adalah agregat ni maksudnya terkumpul so dia akan auto lah jumlahkan kat sini. Contohnya kalau ada declare kat sini, letaklah kat sini 1000. So letak so 51,000. 51,000 akan auto total lah dekat sistem e-filing ni. Okay. Lepas tu pelaburan diluluskan di bawah insentif cukai bagi pelabur okay, mangkin. Okay. Kalau tak tahu, sebenarnya kita boleh tekan info ni apa benda dia. Amount tidak kurang daripada 5,000 dan tidak lebih daripada 500,000. Okay. Apa dia pelabur mangkin tu boleh refer dekat nota penerangan lah. Okay. LHDN ada sediakan nota penerangan ni macam mana nak isi borang BE. Okay. So ada tak derma hadiah sumbangan diluluskan? Ni yang boleh kita tolak kat sini hanya di badan-badan yang diluluskan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri. Kena check lah, kena semak. Sama ada kalau kita derma atau bagi sumbangan tu nama tempat tu memang diluluskan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri. Okay. Alright. So ni potongan cukai bulanan. Okay, yang ini madam tak isi pun dia auto fill in, memang dah ada dalam ni. So tak boleh tipu. Sebab apa? PCB dia apa? Potongan cukai berjadual. Okay, tu yang kalau ada tolak PCB, dekat slip gaji ada tolak PCB, lepas tu tak declare e-filing ni, rugilah. Okay, sebab kebanyakannya akan dapat refund. Okay, madam pun sebelum ada bisnes, sebelum ni memang akan dapat refund tiap-tiap tahun. Tapi last year tak dapat refund sebab medium declare maksudnya pendapatan perniagaan tinggi, so kena dikenakan cukai lah. So medium kena tambah lagi bayar cukai. Tapi sebenarnya ada tips-tips je untuk kita kurangkan bayar cukai. Okay, nanti medium akan share. Okay, next. Ni kalau kita tak laporkan lagi pendapatan penggajian tahun belakang. Okay. Maksudnya ada kemungkinan yang tahun 2019 punya kita tak laporkan. Mungkin kita dapat lambat. Okay. Bolehlah dilaporkan dekat sini. Okay. Ni kita boleh tekan button seterusnya. Ataupun sekarang ni kalau you tengok, kalau korang tengok kat sini yang tengah hijau adalah pendapatan. Kita pergi dekat pelepasan. Yang ni lah yang menarik ni lah. Okay. Pelepasan. Okay, apa dia pelepasan? Okay, ni pelepasan ni lah yang korang kena tahu. Ada 21 atau 22 pelepasan untuk tahun 2020. Termasuklah ada pelepasan tapahan. Okay, sempena COVID-19 ni. Okay, jom kita tengok. Pelepasan yang pertama adalah pelepasan individu. Yang ni semua akan dapat 9,000. Tak payah nak isi, memang dah ada dah kat situ. Okay, 9,000. Okay, perbelanjaan untuk ibu bapa. Okay, ni perbelanjaan untuk ibu bapa. Okay, yang ini kena faham. Okay, madam akan explain. Sekejap Okay, kat sini sama ada kita kena pilih sama ada kita nak ambil yang perbelanjaan rawatan perubatan, keperluan khas dan penjaga untuk ibu bapa. Okay, mungkin kalau ada ibu bapa yang ada masalah kesihatan, so memerlukan keperluan khas. Okay, rawatan perubatan dan kena ada asisten untuk jaga mak dengan ayah. So kita boleh pilih yang perbelanjaan perawatan yang atas ni lah. Tapi kalau tak ada, kita boleh pilih yang bawah ni, ibu bapa. Okay, tak boleh ambil dua-dua. Okay, tapi yang ibu bapa ni, yang bawah ni hanya untuk ibu bapa yang berumur 60 tahun ke atas. Dan gaji, kalau tak silap madam 2,000 ke bawah sebulan. Okay, tak boleh lebih. Dan ini pelepasan ibu bapa ni kalau ada adik-beradik, contohnya macam medium ada 6 adik-beradik, kalau kakak medium dah ambil, medium kena berkongsi lah. Okay, yang mana yang daftar cukai ni kena berkongsi. Kalau ibu bapa, kalau dua-dua ibu bapa medium lebih 60 tahun dan tak ada pendapatan sekarang ataupun pendapatan bulan ni kurang daripada 2,000, dan bolehlah medium share dengan kakak ambil 750, medium ambil 750. Sebab seorang 1,500. Okay. So pilih dekat sini. So contohnya kalau medium pilih ibu bapa, dia akan keluar macam ni lah.
Tu tak Medium cakap. So memang kena masukkan nombor IC mak dengan abah. Sebab apa? Tengok nanti takut kan Medium declare, Medium ambil full 1,500, rupanya kakak Medium pun ambil juga 1,500. Tak boleh, tak layak. Okay, nanti kena pulangkan balik. Maksudnya kena bayar balik. Lepas tu kena penalti pula, kurang terbayar cukai. Okay. So sebab kena declare kat sini berapa bilangan individu yang dituntut. Okay. So kalau pilih yang tadi, yang atas ni, ni perlu ada receipt ni terhad kepada 5,000. Ni perlu ada receipt. So semua tu kena ada receipt lah. Kalau kita beli apa-apa buat belanjaan perawatan perubatan, perlu ada receipt. Okay, terhad kepada 5,000 saja. Okay, untuk ibu bapa terhad kepada 5,000. Okay, next, peralatan sokongan asas untuk kegunaan sendiri, suami atau isteri, anak atau ibu bapa yang kurang upaya. Ni ada lagi sokongan asas, contohnya nak beli kerusi roda ke, okay, terhad kepada 6,000. Okay, contohlah yang Mida masukkan kat sini, perbelanjaan ibu bapa. Medium tak tuntut lah Sabi boleh tuntut boleh masuk kat situ. Okay, yang ini next, peralatan sokongan asas untuk kegunaan suami isteri. Okay, tak ada, Medium tak guna, tak ada apa-apa. Kalau ada, mesti semua ni mesti ada receipt tak boleh tak ada receipt. Okay, individu yang kurang upaya, okay, berapa? Okay, kalau ada yang individu yang kurang upaya 6,000, terhad kepada 6,000 sahaja. Ni yuran pengajian sendiri. Contohnya nak sambung master ke, nak sambung degree ke, nak sambung PhD ke, okay, bayar sendiri yuran, ataupun ada professional paper ke, okay, terhad kepada 7,000. Okay, terhad kepada 7,000. Contohlah Medium sambung belajar, Medium letak kat sini, kena bayar sendiri 3,000. Okay. Okay, next, perbelanjaan perubatan bagi penyakit serius ke atas diri sendiri, suami ataupun isteri. Okay, ada atau tidak? Okay, penyakit serius penyakit yang serius lah, bukan penyakit yang biasa-biasa je. Okay, kalau tak ada, kosongkan. Perbelanjaan perubatan bagi rawatan kesuburan ke atas diri sendiri, suami, okay, isteri. Ni ada atau tidak? Okay, untuk rawatan kesuburan. Okay, pemeriksaan perubatan penuh. Pemeriksaan perubatan penuh ni medical check up ke atas diri sendiri, suami isteri ataupun anak lah, terhad kepada 500. Tapi mesti full medical check up, tak boleh sikit-sikit je. Tak boleh kata nak buat untuk test darah dengan urine test je, yang lain tak. Ni full medical check up, tapi terhad kepada RM500. Okay, contohlah Medium ada buat letaklah kat sini 500. Okay, dan ini 500 ni termasuk juga dengan 6,000 untuk belanja perubatan penyakit serius dan rawatan kesuburan tadi tu. Okay, so maksudnya kalau dah ambil kat sini 500, yang atas ni hanya total boleh claim 5,500 lah, sebab total dia 6,000 sahaja. Okay, next, gaya hidup. Gaya hidup, perbelanjaan untuk kegunaan manfaat diri sendiri, suami atau isteri terhad kepada 2,500. Okay, ni gaya hidup ni. Okay, kalau tak confirm apa dia, okay, tengok tu ada. Okay, apa dia? Okay, pembelian buku, pembelian komputer peribadi, telefon pintar, tablet. Tapi bukan untuk kegunaan perniagaan untuk kegunaan sendirilah atau anak-anak. Pembelian peralatan sukan, tapi mesti mengikut Akta Pembangunan Sukan 1997. Bayaran keahlian gimnasium. Okay, bayaran bil bulanan untuk langganan internet. Tapi atas nama sendirilah. Atas nama siapa yang borang cukai siapa ni. Contohnya kalau Medium, langganan internet tu mesti atas nama Medium. Tak boleh atas nama pasangan. Okay. So ni terhad kepada 2,500. Beli buku kalau anak ramai biasanya akan ambil maksimum lah. Medium biasa akan ambil maksimum 2,500. Sebab ni pun PKP kan, ada kita beli telefon pintar. Okay, ni pun ada lagi tambahan tambahan lagi 2,500. Telefon pintar, beli tablet, tambahan lagi. Ni khas untuk COVID lah. Biasanya 2,500 je, tapi ni tambah lagi 2,500. Total kat gaya hidup ni ada 5,000. So contohnya kalau ada
Madam pun memang ada beli laptop. Okay, ambil lah maksimum kat sini, 2,500. Okay, pembelian peralatan penyusuan ibu kegunaan diri sendiri bagi anak berumur 2 tahun ke bawah. Madam ada baby baru 5 bulan. Ada tak beli untuk peralatan penyusuan? Ada, baru je beli. Contoh letaklah kat sini, RM500. Okay. Ni tak boleh claim setiap tahun. Kalau tak silap Madam 2 tahun sekali. Okay, kalau tahun ni dah claim, tahun depan bersalin lagi, beli lagi, tak boleh claim. Okay, dia kena tunggu 2 tahun lagi. Okay, yuran penghantaran anak 6 tahun ke bawah ke Taman Asuhan Kanak-kanak tadika yang berdaftar sahaja. Okay, tadika yang berdaftar. Kalau hantar dekat rumah pengasuh, tak boleh. Okay, tak boleh. Since ni untuk tahun 2020, so Madam ada hantar anak Madam. Okay, tak silap, tapi hantar 3 bulan je, so letaklah kat sini 2,000. Okay, ni SSPN ada atau tidak? SSPN ni tinggi sebab nak menggalakkan simpan dalam SSPN. Kalau ada, masukkan. Okay, ni yang digalakkan untuk setiap bulan. Okay, contohlah Madam ada, okay, untuk anak-anak 3,000. Okay. So inilah yang Madam kata boleh manfaatkan pelepasan cukai. So SSPN tu ambil lah maksimum 8,000. Okay, tapi semua tu okay, anak di bawah 18 tahun berapa orang? Okay, tengok anak Madam semua bawah 18 tahun. Ada 4. Okay, kelayakan 100%. 4 kali 2, 8. Okay, so 8,000 lah. Kalau ni apa maksud kelayakan 10% dengan 50% ni? Kalau dia berkongsi. Okay, suami isteri. Okay, 50%. Kalau tak silap Madam ni yang dah bercerai. Okay, tapi kalau suami isteri dua-dua pilih cukai berasingan, dia boleh pilih lah. Contoh ada 4 orang anak. Tengok income siapa yang besar, income siapa yang tinggi. Kalau suami lebih tinggi income ni, bagilah semua pelepasan ni pada suami. Sebab kalau pendapatan isteri dia rendah, lepas isteri yang ambil, rugi nanti. Okay, nampak tak? Okay, tapi kalau lebih kurang sama, bagilah dua ambil, maksudnya apa ni, suami ambil 2, isteri ambil 2. Okay, so untuk anak yang masih belajar, okay, anak 18 tahun dan ke atas yang masih belajar. So kat sini ada yang dapat 2,000, ada yang dapat 8,000. Kalau program asasi, program matrikulasi, dia hanya 2,000 saja. Okay, matrikulasi 2,000. Tapi kalau masuk pengajian diploma, degree, dia dapat 8,000. Okay, untuk anak kurang upaya ditambah lagi 6,000. Okay. Okay, insurans nyawa dan KWSP pilih. Okay, kalau kaki tangan penjawat awam berpencen, dia punya maksimum adalah 7,000. Okay, baru sebelum ni tak ada macam ni. Lepas tu dah warna-warni dah. Sebelum ni tak ada warna-warni macam ni. Cantik. Okay, kategori penjawat awam berpencen terhad kepada 7,000. So ini pun boleh dimanfaat oleh kaki tangan kerajaan untuk mendapatkan ataupun mengambil premium insurans nyawa ataupun takaful hayat semaksimum sehingga 7,000 lah. Okay, dia advantage kepada kaki tangan penjawat awam sebab dia tak ada KWSP. Kalau bukan kaki tangan selain penjawat awam pencen, dia bagi 2 macam ni. Premium insurans nyawa 3,000, caruman KWSP 4,000. Okay, so Madam pilih yang ni tadi, kaki tangan penjawat awam berpencen. Okay, Madam memang banyak ambil plan. Okay, 7,000 lah, ambil maksimum kat sini 7,000. Okay, skim persaraan swasta dan energi tertangguh. Ni untuk kaki tangan swasta yang mana dia nak skim persaraan tambahan selain daripada KWSP, boleh masukkan. PRS boleh. Okay, terhad pada 3,000. Okay, kalau tak pasti boleh tekan info kat sini. Okay, alright. Lepas tu insurans pendidikan dan perubatan. Kalau yang tadi 7,000 ni adalah untuk takaful hayat, takaful nyawa ataupun insurans nyawa lah. Okay, yang biasa orang share hibah takaful tu kan.
So ambil lah maksimum. Okay, 7,000 tu untuk kegunaan diri sendiri juga dan untuk apa nama ni, waris-waris. Untuk next, insurans pendidikan dan perubatan. Ni untuk medical card medical card jatuh kat sini. So terhad pada 3,000. Okay, ni pun medium ambil maksimum 3,000 lah letak. 3,000 ni 250 sebulan Okay, medical card. Per keso ada atau tidak tapi terhad pada 250. Okay, barang penginaman. Okay, ni tambahan yang baru punya. Sempena COVID-19. Bayaran penginapan di premis penginapan yang berdaftar dengan pusat pelancongan dan bayaran masuk ke tempat tarikan pelancong. Ada tak kita pergi mana-mana tahun lepas? Okay, untuk percutian lah. Okay. Okay, ada bercuti. Okay, kalau ada masukkan lah. Maksimum 1,000 je. Kalau 700 letak 700, jangan letak 1,000. Okay. Ni perlu ada resit. Okay, ni ada tak untuk levy pelepasan bagi perjalanan umrah. Okay, ada atau tidak tapi terhad kepada 2 kali perjalanan saja. Okay, ni kita dah masuk bahagian rebate Rebate ni adalah tolakan cukai. Okay, tolakan cukai. Dia berbeza dengan pelepasan cukai yang kat atas tadi. Pelepasan tu dia akan tolak daripada pendapatan agregat. Okay, yang ini dia akan tolak daripada berapa cukai kena bayar lah. Okay, so ni lebih besar nanti dia punya benefit dia. So apa yang ada dekat situ? Zakat dan fitrah. Okay, zakat dan fitrah dekat sini lah yang kalau kita bayar dia memang akan mengurangkan nilai cukai. Okay, kalau contohnya ada PCB tadi tu, kalau kita bayar lebih, so kita akan dapat rebate lagi daripada lembaga hasil dalam negeri. So bayarlah zakat tinggi. Contoh medium letak 2,000 bayar. Okay, yang ni ada tak? Kalau tak ada, tinggalkan je. Seterusnya, okey, dah kita sampai. Dia tak boleh tak lengkap dekat bahagian 4 tadi. So, kita tak boleh pergi dekat bahagian rumusan. Okey, ini adalah rumusannya. Okey, tengok rumusan. Berapa pendapatan bercukai? 43,000. Jumlah pelepasan. Baru keluar. Berapa? Ni contoh medium declare je lah tadi. Jumlah pendapatan 50,000. Pelepasan tinggi tu 43,500. So, berapa je pendapatan bercukai? Ni jumlah pendapatan 50,000. Pelepasan banyak 43,500. Pendapatan bercukai hanya 6,500. Okay. So, kat sini lah dia akan ada pengiraan jadual. Cukai yang pertama. Okay. 5,000 tak ada dikenakan cukai. Cukai atas baki yang seterusnya untuk 1,500. Okay, sebab 6,500 kan. 6,500 yang pendapatan bercukai, 5,000 tak kenakan cukai. 1,500 ni atas kadar 1%, RM15 saja. So berapa kena cukai ni? 15,000. Okay. Oh, dapat pula rebate. Kenapa dapat rebate? Sebab pendapatan bercukai 6,500. Pendapatan bercukai 6,500. So kurang daripada 30,000 ataupun 35,000 kalau tak silap medium. Okay, dia layak untuk dapat rebate. Sebenarnya medium tak layak pun dapat rebate ni. Okay, dah lama dah tak dapat rebate. Okay, oleh kerana medium letak je 50,000 tu, okay, akan dapat rebate lah. Akan dapat rebate 400. 400 ni dia terus tolak daripada nilai cukai. Okay, so zakat fitrah medium letak tadi bayar 2,000. Okay, berapa sebenarnya yang yang kena bayar? Tak ada pun kena bayar. Siap ada lebihan lagi. Cukai kena bayar tahun taksiran 2020 tak ada, kosong-kosong. Kenapa ada lebihan? Sebab medium ada bayar PCB. Medium ada bayar PCB. Okay, ada bayar PCB. So maksudnya medium layak untuk dapat berapa semua sekali yang PCB yang medium dah tolak daripada slip gaji tiap-tiap bulan. So inilah 2575.65 ni. Okay. So, itulah sahaja macam mana nak kira, macam mana nak isi borang BE. Okay. So, semoga bermanfaat. Okay, bye.